Terima kasih saudara pengurusi majlis. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan untuk bersama-sama pada petang ini. Dan susuk-susuk yang ada di atas pentas ni bukanlah asing bagi perkembangan khasnya produksi persembahan, seni persembahan di Malaysia. Yang saya muliakan Ketua Pustakawan Waiha dan semua staf Perpustakaan Tuanku Bainun Universiti Pendidikan Sultan Idris, staf-staf yang saya hormati lagi kasihi Profesor Dr. Hatta Azharhan ya. Saya akan perkenalkan sebentar lagi siapa dia. Dengan saya, we have a personal touch ya. Di ujung sana sekali lagi ya, abang muda, siapa tak kenal abang muda ya. Okay. Dan di sebelah kanan saya sudah tukar. Ya. Encik Satya. Abang, sekarang sudah tukar nama abang. Bukan Satya, Baby Face. Baby Face. Saya pernah dengar Baby Face ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anak anda pelajar. Sila ambil tempat anda. Jangan lepaskan peluang pada petang ini. Bukan saja kita berkenalan, tapi kita mengimbau kembali yang berusaha pengurusi ya. Kalau kita sebut SYY, kita sebut SYY tau, kita tak sebut saya pun dulu sebut macam tu juga. Tapi bila Prof Hatta aja SYY, kita pun tahu SYY ya. Dari SYY ke Pimai Tangtu. Bagi generasi saya yang telah dibesarkan dengan siri televisyen dari SYY sendiri ya, di mana ini adalah satu siri yang kita tunggu pada setiap malam ya? Setiap minggu sebenarnya ya. Dan ini juga pernah dipersembahkan di pentas ya? Pernah disembahkan di pentas. Dan juga kesinambungannya ke Pimai Tangtu yang merupakan satu siri sitkom paling lama di Malaysia. Ya, berikan tepukan ya. Paling lama di Malaysia. Dan bukanlah mudah untuk sesuatu siri itu kelestariannya berpanjangan dan berkekalan. Okey, saya Muhammad Zawri bin Hairani dari Fakulti Seni, Kelestarian dan Industri Kreatif. Ya, dengan ini memohon izin daripada panel dan juga penganjur serta hadirin dan hadirat sekalian untuk memulakan sesi boleh kita katakan forum lah pada petang ini ya. Biar saya perkenalkan tetamu yang ada pada petang ini. Yang pertama ialah Hatta Azharhan. Okey. Mungkin generasi baru ni agak tahu melalui kalau FYP keluar daripada TikTok tu kan. Lalulah abang muda Satya hari-hari ya keluar ya. Saya pun like sebab nak tengok balik ya. Profesor Dr. Hatta Azharhan asalnya Besut Terengganu, mendapat pendidikan awal. Yang ini saya kena sebut Prof. Sekolah Tunku Abdul Rahman Ipoh, Tuanku Abdul Rahman Ipoh, star dekat Tiger Lake. Saya dulu saya Michael. Jadi we are not in same line sebenarnya kan. Okey, star ni adalah sekolah antar kebanggaan di negeri Perak. Saya dapat MCKK ya. Star ni dia kuat rugby bro. Kalau lawan dengan sekolah saya, kalau kami dapat touch, mana kami menang. Biasanya kami kalah kosong 40-0, 60. Tapi kalau kami berjaya buat satu touch, maknanya kami menang. Budak Star balik menangis. Ya. Star adalah sekolah selected boarding school ya. Okey. Seterusnya mengajarkan pengajian dalam bidang drama teater di Universiti Sains Malaysia. Seterusnya ke Purdue University USA dan juga New South Wales University of Australia. Bekas pensyarah UKM. Prof Hatta adalah dekan pengasas. Selamat datang ya kepada Kak Intan dan Kak Yati. Sila duduk depan Kak. Tidak. Dah ada tag nama situ. Saya je yang nampak tag. Pernah berkhidmat yang ini saya nak tekankan bahawa dekan pengasas Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak, dekan yang pertama, fakulti yang pertama, dan ada generasi pelajar yang pertama. Saya lah.
kasih. Saya ambil minor drama teater di bawah Prof Hatta. Alhamdulillah, he's the one who shaped me who I am today. Okey, seterusnya pernah menjadi pengarah Akademi Seni Kebangsaan. Kemudian Ketua Pengarah Istana Budaya, Dekan Fakulti Teknologi Kreatif dan Artistik UiTM, dan menerajui Akademi Seni Budaya Warisan. Okey, sekarang yang saya tak tanya lagi Prof Hatta. Sekarang ni saya dengar beliau bergiat aktif menghasilkan karya-karya catak. Saya tahu daripada kawan-kawan ni, bukan daripada Suzdi tadi. Saya dah tahu lah. Okey. Seterusnya, kalau dua susun ni saya tak nak perkenalkan. Saya minta mereka perkenalkan diri mereka sendiri, kerana saya takut kalau saya perkenalkan ada yang tak berapa ini. Sebab abang yang muda dengan saya, we have a very personal touch. Kita selalu jumpa dan minta abang yang muda untuk round, ini bukan round pertama, introduction about yourself. Please. Terima kasih betul. Terima kasih hadirin semua dan hadir, para pengunjung, dan saya nampak dari sini saya punya hotel karya Arif Films pun ada datang. Selamat datang Ustaz. Semuanya. Okey, nama saya bukan Abdul Rahim. Dalam IC A titik Rahim bin Muda. A itu tak kira lah abang ke Aneh ke Abdul ke whatever. Tapi nama benar saya. Dan saya berasal daripada Pulau Pinang. Di 11 Seberang, dilahirkan di Bukit Mentajam. Sekolah pun di Bukit Mentajam juga. Rumah saya bersebelahan dengan pengoyang. Saya memang kaki oyang masa kecil-kecil dulu lah. Okey. Saya mula bertugas di Dewan Bahasa, kita berengkas saja. Lukas Dewan Bahasa tahun 1979 sebagai penulis lukis dan seterusnya pelukis, dan saya berkecimpung dalam teater dan drama semua adalah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Ramai daripada kalangan kami, iaitu Safi Yunus dan beberapa orang lagi asal daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan Dewan Bahasa dan Pustaka ada badan kebudayaan mereka sendiri. Jadi saya boleh menyertainya. Dari situlah saya dah bermula dengan SYY. Sebenarnya ada tajuk lain sebelum SYY itu. Nanti Profesor juga beritahu lah. Okey. Saya bermula dengan SYY apabila berbaik-baik dengan pengarah yang pertama. Pengarah pentasnya iaitu Mio Ashkamana. Saya baik ada makna lah. Saya tahun 1982 saya berlakon dengan dia dalam drama minggu ini yang berjudul Bahtera dari RTM. Masa tu hitam putih, black white. Saya baik dengan dia, dan begitu saya aku nak buat drama ni, aku ada satu skrip daripada Hatta Azafan, apa nama, Pen Hari bagi skrip kat aku. Aku kata aku nak buat ni, aku nak cari Budin ni, dia kata. So hang boleh tak? Aku try lah kan. Kita dah baik dengan dia mesti bagi part kita kan. Itulah mula-mula saya bersama dengan Mio Ashkamana. Dan saya masih sebenarnya daripada masa melukis. Saya seorang pelukis sampai sekarang. Begitu juga dengan melukis kartun, caricature, ilustrator, dan juga beberapa badan-badan perangkatan seni lukis Malaysia saya menyertainya lah. Bidang saya ada beberapa lah yang saya ceburi sekarang ni, kan, untuk mencari untuk cari makan lah. Itu dia. Terima kasih Abang Rahim. Sebenarnya nama ibu muda tu, nama bapak saya ke nama saya juga. Yalah, tapi dia dalam IC A. Ingat Abdul tu. Rahim. Masa Rahim dah ada hero dekat Jalan Ampas tu. Dia apa, orang jahat, pelakon jahat tu. Kalau saya sebut Rahim kan sama dengan dia. Okay, alright. Terima kasih Abang Yang Muda. Kita pergi kepada satu. Introduce Babyface. Introduce yourself first. Ya, okay, Pak. please. Okey, nama saya Satya, tapi nama sudah tukar lah. Sudah tukar jadi Babyface. Apa saya tukar?
Tukar bukan saya bukan macam raja lawang yang muda-muda di orang tukar. Abang umur berapa? 50 lebih. Dan apa tu lah, dari dulu sampai sekarang ni macam saja macam baby face. Itu sudah kena baby face. Saya banyak senang, saya sekolah dapat tutan lakon, saya punya post saya lakon. Profesor Dr. Harta ialah my first director macam. Saya dari tangan dia lah saya lahir. Kerana sudah 40 tahun saya lahir 64. 2024 saya 60 umur. Sekarang 59 N 9 tahun 60 tahun macam. Okey, itu saja, banyak simpelnya. Ya, banyak simple tapi impak yang besar kalau setiap kali muncul di televisyen dan filem. Itu ikut kawan abang. Ikut kawan, kadang-kadang kita pun boleh overshadow kawan. Oh, tamu. Okey, Satya, kalau personally ya, saya paling terkesan dengan lakonan Satya sebagai pengawal keselamatan dalam filem untuk filem STEM karya Kabir Bhatia. That was a very good film. Selalu ditayangkan di Astro. High content, dan bagi saya ia merupakan satu filem yang ada isi kandungannya yang tersendiri. Nanti saya akan tanya pasal STEM. Okey, 2010 bang. 2010 tu lama dah, 13 tahun yang lalu ya. Okey, hadirin dan hadirat sekalian, kita dah ada sesi pengenalan ya bersama dengan panel kita pada petang ini. Sebelum kita teruskan untuk round yang pertama, insya-Allah kita habis ni dalam masuk maghrib nanti kita selesai, insya-Allah. Kita minta penganjur untuk menayangkan, kita ada montas sedikit untuk pada hadirin dan kita lihat montas, dipersilakan. Stop. Abang tahu dah apa ni yang Lucy nak cakap. Lucy kata lain kali kalau kita nak masuk TV, kita mesti tengok cermin. Bila kita tengok cermin, bila cermin tu kata, okeylah, engkau boleh masuk TV. Kita boleh masuk TV. Betul tak? Cermin tu kata, montas ya dari SYY ke Pimai Tang tu. Jadi boleh kiranya kita buka sesi forum kita, sesi dialog kita, whatever lah ya, pada Profesor Dr. Hatta Zarhan, orang yang mula-mula mencetuskan ya. So saya nak tanya dalam produksi ini, sebelum produksi, dari segi konsep asal SYY itu sendiri dan bagaimana dia boleh berterusan ke Pimai Tang tu, juga yang paling penting sekali bagaimana kita memilih watak-watak sebab watak-watak ada tu sampailah ke Pimai Tang tu dia macam orang kata hit the jackpot, dia kena terus ya. So bermula daripada konsep SYY itu sendiri, bagaimana Prof boleh kongsi bersama audiens kita pada hari ini. Dipersilakan Prof. Terima kasih UPSI kerana jemput saya. Terima kasih Zahri, pelajar saya yang pertama di universitas yang pertama. Ramai orang kata saya sangat serius, tapi yang sebenarnya saya adalah
seorang yang mesti ketawa setiap hari. Saya suka ketawa. Saya melihat apa saja yang diceritakan kepada saya ataupun yang saya baca, saya akan melihatnya dari sudut pandangan yang humorous, ya. Saya mesti melihatnya dari sudut jenaka. Jadi bila saya buat SYY, tadi Im kata tajuknya lain kan? Asal saya jumpa dengan seorang wartawan New Straits Times masa itu di Kedah. Dia cerita pada saya ada satu tempat di Pantai Dalam KL yang pada ketika tertentu baunya sangat wangi menusuk hidung. Bau tu datang daripada loji penapis najis. Jadi satu hari saya bawa kereta, saya masuk, saya tengok, saya kata this is a good material for a very serious comedy. Saya selalunya ambil perkara-perkara yang serius, tapi dilihat sebaliknya. Jadi itulah timbulnya mula-mula tajuk yang mula-mula saya pakai adalah N huruf N bracket T. Fahamkan apa maknanya kan? Tak tahu mana. N tu maknanya najis, T tu tahulah kan, bracket apostrophe. Mio Hashim Manam dapat skrip ni dan dia nak buat. Dia bawa ke DPKL, bahagian kesenian kalau tak salah saya, bahagian kebudayaan lah. Pegawai yang tengok skrip tu, dia kata ini tak boleh ni, ini anti tu bawa maksud yang negatif, kata dia, tak elok. Kalau nak buat juga terpaksa tukar tajuk. Mio datang ke rumah saya, ceritakan segalanya. Saya kata, oh cerdiknya orang Bandaraya. Saya kata tak apa Mio, tak apa, kalau dia tak nak anti, kita tukar jadi kita jangan sebut, kita diamkan saja. So itulah jadi SYY. So Mio buat di panggung Bandaraya Kuala Lumpur pada bulan Disember 1983. Dan salah seorang yang menonton, bukan salah seorang lah, beberapa orang lah, adalah Encik Afsyam. Dan juga di sebelah Encik Afsyam adalah arwah Jin Samsudin. Malam tu saya dengar yang paling kuat ketawa adalah Afsyam, dan yang tidak ketawa adalah Allahyarham Jin Samsudin. So Afsyam yang heran tengok dia, kenapa dia tak ketawa semua orang satu dewan gamat ketawa, dia tak ketawa So itu juga jadi satu perkara yang menarik. Afsyam kata ada orang yang melihat benda yang lucu sebagai serius, tapi ada orang melihatnya sebagai lucu. Saya lepas tu tanya juga dengan arwah tu. Arwah tu sebenarnya dia boleh ketawa, bukan dia tak boleh ketawa, tapi muka dia memang serius kan. Dia ketawa cara dia lah. Lepas tu Afsyam jumpa saya, dia kata boleh tak kita jadikan ini sebagai sitcom untuk televisyen. Saya waktu tu baru balik daripada US, dan saya dah mengajar diri saya menonton berbagai-bagai sitcom di televisyen. Dan saya terfikir, saya kata macam mana aku nak buat satu untuk Malaysia, TV Malaysia kan. Waktu tu ambil sitcom tak ada dalam TV, tak ada. Yang ada lawak jenaka, secara kata selang-seli antara nyanyian ada, tapi sitcom tak ada. So Afsyam ambil skrip ni dan minta saya rewrite yang seterusnya untuk dijadikan sitcom. Kemudian RTM buat Santan Belada. Saya dan Afsyam pergi tengok juga mereka buat Santan Belada.
Satu perkara yang menarik tentang apa yang dipikirkan oleh Hafsyam ialah untuk merakamkan sitcom ini di hadapan live audience, sama macam yang dibuat di Amerika dan juga di England, kan? Mereka rakam sitcom di hadapan penonton, ya? Sebab kita nakkan gelak ketawa penonton yang spontaneous, yang spontan. Saya beritahu Hafsyam, saya kata, you are very brave. Anda seorang yang sangat berani, kerana nak buat pertama kali kat sitcom di Malaysia dan nak rakam di hadapan live audience. Live audience. Waktu tu saya bekerja di UKM Bangi. Jadi UKM ada satu panggung eksperimen yang boleh kita guna pakai secara terbaik lah, untuk letakkan set di lantai dan penonton duduk pada paras yang lebih tinggi. Jadi rakaman yang kita buat lepas pada Dewan Bandaraya Mio tu, kita buat di UKM dan kekal di UKM lama. Dia jadi satu perkara yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelajar-pelajar dan juga staf UKM. Dan pernah Cinematic masa tu jual tiket, kan? Budak UKM sudah buat tiket palsu, jual di luar. Tiba-tiba kami dapati yang masuk ke panggung lebih ramai daripada jumlah tiket yang kami jual, kan? Saya kata datang daripada mana, kan? Rupanya dia pun dah buat tiket palsu dan jual di luar, kan? Satu ketika kami dah tutup pintu, dia orang tolak pintu sampai pintu tu roboh nak masuk, kan? Itu permulaan SYY lah, yang di peringkat awal. Saya sangat berterima kasih kepada Mio Hashim kerana waktu dia buat pementasan di panggung Bandaraya tu, saya tengok casting yang dibuat oleh Mio Hashim memang menepati watak-watak yang saya cipta, dan saya merasa kagum dengan pilihan-pilihan yang dibuat. Muda sebagai Budin, Tami, Pak Busu, Mak Doris. The casting was perfect, was very good, very well cast, so saya berani mengatakan bahawa itulah puncanya bagaimana sitcom ini boleh bertahan, kerana casting ataupun pemilihan pelakon yang mendapati watak dalam cerita. Dan bila diberikan kepada kumpulan ini, mereka serius, mendekati watak tu mereka sangat serius. Sampai 1-2 season mereka dah mula dikenali dengan nama watak. Mereka dah mula dikenali, Imuda dah jadi Budin, kan? Sampai sekarang, kan? Pak Busu dah jadi Pak Busu, kan? Nama mereka dah hilang. Jadi mereka mendekati watak itu dengan cara yang sangat berkesan. Itu yang membuatkan salah satu alasan kenapa sitcom ini bertahan begitu lama, kerana castingnya perfect, castingnya bagus. Okey, round pertama tentang latar belakang konsep SYY, ya. Bila sebut pasal anti tadi, baru saya teringat waktu saya di Unimas ni, memang ada kita diskusikan tajuk asal SYY. That's why what we call sometimes not even music is an aid to memory, but when you say something, it's flashback to what we have learned before and so on. Abang yang muda, ya, abang yang muda, penglibatan awal dengan SYY ni, macam mana di offer, bagaimana abang sanggup terima, boleh dikatakan itu sebagai satu cabaran, ya? Ya. SYY merupakan drama pentas yang pertama. Sebelum ini saya berlakon dengan Zekar Rifin sebagai pengarah di Yang Bahasa. Drama saya yang pertama pun tulisan Profesor juga, berjodoh Mayat. Mayat bukan, saya memang minta jadi Mayat pada dia. Pasal drama ni kononnya bukan konon betul, kita pentaskan di Sabah, Sarawak, Brunei,
nak pergi sana tu, hajat ke sana bukan nak berlakon pun. Jadi kita minta jadi mayat. Jadi mayat dalam cerita tu tak ada. Pasal kejadian tu di luar rumah, bukan di dalam. Jadi tak ada mayat. Saya pun pertama kali lah. Lepas tu sekarang habis saya juga dalam filem, bukan dalam filem, di pentas Pelarian Dunia Putra, apa nama karya Ismail Hasan. Sejak dari itulah saya dipilih untuk drama ini di RTM. Masa itulah saya kenal dengan Mio Syamana. Mio Syamana kerap datang ke Dewan Bahasa, kenalkan kawan ramai. Dia pun jumpa dengan orang-orang pelukis, saya orang pelukis kan, kenal di situlah. Jadi bila saya kenal dengan Mio Syamana, saya selalu ikut dia orang kata-kata pun. Dia pergi mana pun saya bawa di mana, saya bawa baik dengan dia lah, baik ada makna lah, mana maksud dia. Jadi bila dia bagi offer saya dalam NT ni, skrip yang pertama tu, dia kata ini tak mau komedi lah, dia cakap. Pasal komedi, kalau dia nak komedi, lebih baik dia panggil Abu Gurga, dia panggil Al-Jafar. Masa tu memang tak baca skrip pun orang tahu. Dia tak mau. Dia panggil Zabi Ismail. Zabi Ismail semua pelakon-pelakon primat SYY adalah pelakon-pelakon serius. Cuma skrip tu, situasi itu yang komedi. Itu dia. Jadi saya agak berat untuk menjadikan benda itu komedi. So, saya sebenarnya seorang yang pendiam, yang tak suka pelawak sangat, bukan macam setengah pelawak kan, suka lawak bila masa saya bukan macam tu. Jadi bila dia beri skrip pada saya akan cubalah. And Mio Syamana kata, aku bagi kau seminggu je, kalau tidak panggil orang lain. Masa tu kita orang buat rehearsal dekat Anak Alam. Anak Alam sekarang ni Aswara lah masa tu dekat komplek budaya tu ramai lah pelakon, Arwah Hashim dan ramai lah. Dia boleh ambil siapa saja. Jadi bila dia kata macam tu, saya buat sungguh-sungguh lah. Apa jadi pun kan, alhamdulillah saya dipilih menjadi bunyi dalam cerita tu. Tapi masa tu saya ikut skrip yang diberikan lah. Saya tak boleh nak sampai sekarang pun orang tengok bunyi memang daripada Penang kan. Jadi saya rasa saya ikut. Masa tu pertama kali saya ikut skrip saya lah. Pertama kali kita orang buat rehearsal dekat Anak Alam, tajuk dia NT. Apabila nak buat poster, saya buat lukisan poster tu. Jadi dia orang tertukar jadi SYY. Pasal dalam cerita tu orang-orang kampus dengan Sriwangi tu merasa mereka terhina. Kampung mereka nama Kampung Sriwangi. Bila kau datang bau busuk. Dan watak di situ juga mak dia kerja dia masa tu penakut tu dulu kan, kan bila orang bayi dia tunggu belakang. Itu dia mak dia kan. Jadi bila dia kata fikir juga 2-3 hari betul tajuk SYY ni, apa nak pergi dah kan. Jadi bila dia sebut kampung kita nak jadikan jangan sebut, malu. Jadi itulah tajuk dia berikan. Masa tu penerbit dia Cikgu Rashid pertama kali. Itu orang syuting dekat eksperimen teater dekat UKM tu. Bayangkan cameraman semua datang dari Hong Kong, China. King Holding semua dia tak kenal. Bila Hashim cakap kamera one, fokus, Budin, mana satu Budin anggota teror. Jadi kami pakai teks nama besar tulis Budin, Pak Muda tulis besar. Ini jalan pun kena jalan ke belakang, ke depan, supaya kameraman nampak. Itu pertama kali sitcom dibuat. Jadi kita ulang banyak kali lah. Kira macam nak dapat satu shot, pasal kita pakai 3-4 kamera untuk satu sitcom. Akhirnya alhamdulillah jadi dan ditayangkan di TV3. Masa tu pun TV3 tak ada apa-apa benda pun. TV3 tahun 1985.
kalau 84 tentulah. Apabila drama swasta dilancarkan oleh RTM, Afsyar pun ambil kesempatan dibuat 4 episod pilot. 4 episod pilot untuk RTM. RTM ni masa tu sangat tegas tentang beberapa benda yang tak boleh disiarkan di TV. 4 episod yang keempat tu nama dia Banci. Banci adalah satu siri di mana watak Alif Sadir dia jadi perempuan, dia jadi lembut lah. Dia lembut. Jadi dia hantar RTM tak boleh terima. Oh susah lah macam ni. Jadi cuma saya akan 3 saja. Masa tu Omar Abdullah semua adalah zaman tu kita bagi gas ramai lah juga kan. Masa tu saya rasa mulanya orang dah tertarik tentang cerita SYY ni. Dia jadi bualan kata-kata. Afsyar dia nak tahu respon orang best tak best pemain tu ni, dia pergi kat flat tu. Dia pergi flat, dia duduk pukul 9 lepas setengah start duduk. Dia tengok orang gelap ni nak. Satu flat gelap, okey. Dia puas hati balik. Itu Afsyar. Tapi dia kalau direct, Afsyar saya cerita, dia kalau direct SYY atau pemain tu, dia gelap dulu. Dia gelap dulu, orang belum berlakon ni, dia dah nampak lah. Macam saya dengan Satya berlakon, watak saya dengan dia komedi dah awak kan. Dia dah gelap dulu lah. Kita duduk-duduk lah. Pasal dalam kepala dia visual, orang belum buat dia dah visual lah. Itulah kelebihan Afsyar tu. Ada dia dah tahu lah. Kebanyakan skrip yang buat semua tu pertama kita orang berubah sikit supaya bila kita pasal karakter tu dah melekat dalam diri kita kan. Udin, Mak Degi, Pak Huda, Satya, Audi kan. Jadi kita dah tahu apa kita nak buat. Jadi apabila ditiapkan di TV3 dah dilancarkan, Afsyar pergi ke TV3. Itu jam tak ada SYY lagi. Dia tak suka pasal SYY hanya untuk RTM. Bila TV3 tak nak tajuk SYY. Ada cerita Rama. Dia try untuk cerita Rama dulu. Lagi tajuk Kampung Siliwangi. Cerita Rama, Kampung Siliwangi, 3 siri. Ada buat. Bila dapat sambutan, setiap kali disiarkan di TV3, memang sambutan memang hangat lah. So TV3 nakkan siri ni 13 siri. Apabila 13 siri, kita tak boleh lah buat tajuk Kampung Siliwangi ni. Siri terakhir Kampung Siliwangi tu tajuk dan pemain-pemain tu dilakukan oleh Selamat Khalil, Universiti USM. Cerita pasal orang politik PR mula. Jadi saya dengan Mak Dewis tolong tampal poster lawan tu koyak tu. Poster ni tampal, poster ni pulang, siapa bayar kami kami buat lah. Itu dah. Bila siri tu dijadikan 13 siri, itulah ditukarkan nama pemain-pemain tu. Mereka kata 3 tajuk sebelum adanya pemain-pemain tu. Ya, okey, terima kasih ya Abang Muda tentang penglibatan awal beliau dari pentas teater SYY sehinggalah kepada siri televisyen dan menuju kepada ni kita nak pergi ini terbang pergi ke pemain-pemain kantu tu kan. Tapi sebelum tu dalam SYY Babyface tak ada ya. Tetapi saya percaya apabila dapat tanggungjawab membawa karakter dalam pemain-pemain kantu, mesti dah tengok background ya. Kenapa jadi pemain-pemain kantu, dia mesti ada di mana turning point dia ya. So turning point dia bermula mungkin transition Kampung Siliwangi tadi. Tapi bagaimana ya Satya melihat SYY dan Kampung Siliwangi itu dari sudut pandangan orang yang akan meneruskan to continue the series, and it was boom. Tapi macam mana Satya melihat SYY itu sendiri? Abang, saya rasa Tuhan banyak tolong saya. Tahun 84 saya mula dengan RTM juga, tapi radio RTM saya buat sampai 94 bila TV3 tukar nama pemain-pemain tentu,
baru kita orang masuk. Sebelum itu Acapan duduk tempat yang saya buat. Acapan buat mui banyak, banyak cuti. Ni teman-teman tak boleh. Okey, dia tukar orang. Cuma saya masuk 10 tahun saya juga saya buat apa? Pimai-pimai Tangtu. Sebab pimai-pimai Tangtu tu saya suka satu saja. Saya tak pernah cuti, tak pernah lewat. Saya yang paling awal dalam pimai-pimai grup. Saya cakap betul ya Bang. Kalau cakap pukul 2, hari ini dia akan kata pukul 1. Tapi saya mari 12.30. Saya mari awal setengah jam. Saya mari awal. Saya taruh lambatnya. Cakap 1, 12.30 sudah sampai dah. Macam itulah saya ikut itu. Bila saya dapat itu, saya krep, saya buat terbaik lah. Sebab saya pelakon yang handal-handalnya semua. Director handal, pelakon handal, semua orang, makeup artis handal, semua handalnya orang. Makeup. Satu nama dekat artis terbaik dah. Artis yang apa nama? Ramalingam. Ramalingam. Dia banyak buat. Dia memang sesuai untuk pelakon tepi mainnya, makeup dia sesuai. Saya ikut, saya itulah saya banyak senang. Tuhan tolong saya. 94 saya start sampai 2004 saya dengan Pimai juga. Lepas Pimai sudah habis, saya pergi senario. Lepas senario saya pergi Raja Lawak. Macam itulah sampai sekarang Bang. Setiap masuk bila Pimai Tangtu dah jadi pergi ke pindah rumah flat. Rumah flat ya. Flat seluar di mana? Ya. Tambah sikit Prof. Apa ni, saya jelaskan sikit ni daripada SYY jadi Pimai Tangtu. Masa SYY itu kita bersiaran dekat RTM 1 first season 13 episod. Nak masuk second season, we send the proposal to RTM. Tapi RTM macam saya sebut awal tadi, dia dah nak cuba nak buat dia punya sendiri, Tantan Melanda dan sebagainya. Jadi proposal yang datang daripada sinematik tu disimpan. Disimpan. No news, nothing. No answers, nothing. Sampai Hafsyam datang jumpa saya, dia tanya saya, "Tak, you ada musuh tak RTM ke?" Saya kata, "Musuh apa?" Sebab proposal kita dia tak jawab pun, dia buat diam je, kan? Jadi saya kata, okey. Head of drama masa tu saya kenal baik. Tapi dia pun ada agenda dia, kan? Dia ada agenda dia. Saya kata, tak apalah Syam, kalau dia tak nak, kita cuba TV3. So bawa ke TV3, the same proposal. Masa tu program controller was Tan Sri Ahmad Marikan. Masa tu Datuk Ahmad Marikan, ya. Macam Ibu dah cakap tadi, 13 episod. Ada 2 episod yang tajuk dia Pimai Tangtu. So maknanya Pimai Tangtu tu adalah tajuk dalam SYY. Tapi Ahmad Marikan dia kata, I like this title. Kalau nak masuk TV3, we change the title, gunakan yang ini. So that's how it became Pimai Tangtu. Asalnya 1-2 episod dalam SYY. So sejak itu kita tukar, memang kita pakai Pimai Tangtu terus sampai selesai, sampai akhir, sampai. Dan Hafsyam dia kepala dia sentiasa berfikir bagaimana nak menjadikan dia lebih baik, bagaimana nak mendapatkan crowd yang lebih. Jadi dia kata, okeylah tak, loji penapis tu mungkin dah dibuat di kampung Seriwangi, kata dia. Jadi penduduknya mungkin dah dipindahkan, ya. Jadi dia cadangkan pindah ke flat Seriwangi. Warung masih ada, Mak Usu ada warung, dan flat
dia kata di bawah tu selain daripada warung mesti ada kedai lain. So kita wujudkan driving school, Rabi masuk, kemudian ada salon, Lucy masuk, kan. Saya tengok, saya kata ini lebih cantik, kan, sebab dah ada multiracial cast, kan. Ada salon yang dikendalikan oleh anak dara Cina, kan. Kemudian Rabi driving school, dua-dua ni tempat yang serius, tapi kami jadikan latar untuk satu sitcom, ya. Sebab salon dan juga driving school memang sentiasa orang datang dan orang akan bercerita tentang banyak perkara dan sebagainya. So saya kata okay, that's better, that's good. So continue writing dengan watak-watak baru, Lucy, Ravi, dan kemudian Wan Smaigolok ada masuk, kan. Dan waktu tu saya ke Australia masa tu. So Hafsyam was very worried that siri itu tak boleh diteruskan bila saya tak tulis skrip. Saya kata I can't be doing it all the time. So dengan apa yang saya sediakan, watak-watak yang saya sediakan, we call in writers, other writers to come in. Kita panggil Zakaria Arifin, kita panggil Johan Jaafar, kita panggil Adibah Hamid, kita panggil Anwar Idris, dan they are all very good writers. Mereka penulis yang baik. Mereka teliti daripada awal, mereka ambil karakter, study everything, and mereka boleh menulis sama seperti yang saya tulis. So kerana itulah siri ini bertahan, kerana adanya bantuan-bantuan dari writers lain yang masuk kemudian study the whole thing and produce benda yang sama, melahirkan benda yang sama. So bila saya tak ada pun benda itu terus berjalan. Mungkin Prof boleh tambah sikit, menyediakan satu fundamental yang strong, yang kuat, yang boleh juga diteruskan kesinambungannya oleh writers lain, penulis lain tadi. Kalau kita tidak ada satu tapak yang kokoh, ini yang saya tanya pasal casting juga tadi, ya? Sebab sebelum itu kita tak kenal. Kita tak kenal Satya sebagai Rabi yang kami rasakan penonton, saya sebagai daripada kaca penonton melihat ini sebagai satu watak yang dia dalam istimewanya, dia tak ada yang membantu, watak bantu tu tak ada tau. Dia semuanya hampir jadi watak utama tau. Semuanya jadi watak utama. Dia tak ada misalnya hero-nya boleh, pembantunya maknanya tak ada. Dia balance, wataknya balance. Satya masuk, kita tak kenal Satya, kita tak kenal Lucy. Ini macam mana boleh jadi macam mana boleh jadi macam tu? Biasanya dalam cerita kita ada hero, ada heroin, kan. Tapi saya dengan Hafsyam, kami sama-sama bersetuju bahawa kita nak buat semuanya adalah memainkan peranan yang sama, kan. Sama penting, sama berat, sama ringan. Memang it was difficult to do it, memang susah, kan. Kadang-kadang bila saya tulis ada watak yang tak ada, kan. Hafsyam akan cue saya, dia kata no, kita nak semuanya ada, kan. Jadi harus juga difikirkan bagaimana nak buat tu. It was not easy, ya. Sebab satu cerita dia mesti ada orang yang utama menjalankan cerita lead, kan. Tapi saya dengan Hafsyam buat supaya dia tak jadi seorang, dia mesti yang lain pun terlibat, semua terlibat, kan. Jadi sekarang dah ada driving school, dah ada salon. Jadi environment yang melahirkan watak-watak ini masuk ke dalam watak asal, dan bila new writers masuk pun, they study all the history, permulaan bagaimana. Bila dia masuk, dia study semua, dia boleh faham dan dia boleh buat sesuatu yang sama juga. Kalau anda perhatikan, anda tengok balik Pimai, dia tak ada karakter lead tu, tak ada. Semuanya memberikan sumbangan yang sama banyak, inilah
saya rasa merupakan salah satu sebab bagaimana viewers masyarakat ataupun penonton melihat bahawasanya mereka tetap akan lihat Ravi Ramli, mereka tetap akan lihat Lucy, mereka tetap ini yang baru saya cakap yang baru, dan pelakon-pelakon yang dah memang strong lah, dia dah memang ada karakternya, dah memang ada namanya, terutama daripada SYY itu sendiri. Mungkin saya pergi kepada Satya saja. Okay. Dalam Pimai-Pimai Tangtu kita perhatikan Prof. Hatta dah cakap tadi pasal the element of multiracial, unsur-unsur kemasyarakatan masyarakat majmuk Malaysia. Saya rasa ini telah dimulakan daripada zaman P. Ramlee, telah dimulakan bahawa adanya bangsa-bangsa yang suku kaum yang ada di Malaysia ini kita masuk bersama, sebab saya percaya bahawa ia membentuk budaya dan nilai tempatan. Ia membentuk, sebab kita yang kena implement benda. Kalau dalam televisyen tu kita duk cerita pasal orang Melayu je, kita cerita pasal orang India je, jadi kita akan terpecah gitu tau. Ini dari segi sudut psikologi. Jadi untuk Satya apabila terlibat dalam Pimai-Pimai Tangtu, ada orang Melayu, ada orang India, dan ada orang Cina. Bukan saja kita bercakap pasal you India, I Cina, dia Melayu, tetapi cerita itu sendiri, bagaimana sebagai seorang pelakon, dan saya percaya ada improvisasi berlaku, saya percaya melihatkan daripada ni sama jugalah. Bukan setakat India, Cina, Melayu di Semenanjung. Bahkan kami sampai pada peringkat untuk memikirkan bagaimana untuk memasukkan watak-watak daripada Sabah dan Sarawak. Jadi kalau anda tengok semua episod dalam SYY, ini juga ada. Ini juga ada. Saya sempat buat Abang Saman misalnya, dia bekerja di Sarawak kan. Mak Usu nak pergi ke Sarawak suruh beli tiket kereta api kan. So benda-benda ni semua kita fikirkan supaya dia satulah, saya dengan Hafsyam sebenarnya mempunyai wavelength yang sama. Kami tak nak buat sesuatu yang hanya boleh dirasai oleh orang Melayu saja. So, kalau anda tengok filem Mekanik Hafsyam kan, anda tentu ingat dialog Susan Lancaster yang orang Melayu ke, biru ke, putih ke, kita semua orang Malaysia kan. Actually that's what we are. Jadi kami dah fikirkan ni lama dah supaya dia dapat dirasai, dinikmati oleh semua bangsa. Dan bila saya pergi ke Sarawak, saya jumpa Dr. Chong, a medical doctor dekat Sarawak, dan he was very happy to see me. Dia terus bercerita tentang Pimai. Dia kata, I love it, I never miss it. Dia seorang Cina, Sarawak. So bila saya fikirkan balik, saya kata, oh, kita berhasil dan mereka. Okey, Satya tadi pandangan tentang nilai masyarakat Malaysia dan sebagai seorang pelakon bukan Melayu di dalam Pimai-Pimai Tangtu. Mungkin Satya boleh cerita sedikit pengalaman bersama mereka dan juga bagaimana improvisasi itu boleh dibuat. Saya suka Pimai sebab Pimai bukan drama Malaysia, dia all round. Pasal Abang Sabri orang Kelantan, Mat Lower Terengganu, Acai Penang, lepas tu Mangga Perak, Lucy Kuala Lumpur Cina, saya Kuala Lumpur India, Paura Perak, lepas tu Pak Busu Pak Busu Negeri Sembilan, dia macam satu negara satu orang. Itu kita happy Pak. Pasal kadang-kadang saya masuk, Abang Sabri cakap Kelantan, saya tak faham. Saya tak faham apa dia cakap apa. Pasal Pimai kita listen hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari kita listen, Jumaat recording. Itu 4 hari dah kita belajar Pak. Kita sekarang saya boleh dengar, saya tak boleh cakap tapi saya boleh dengar Kelantan, Terengganu, Penang, Penang tak apalah. Penang boleh pi mana-mana pi lah. Penang boleh.
Tapi macam Terengganu sama Kelantan susah. Kita resel apa hari kan, apa dia cakap mas malam. Okey besok apa cakap. Dia cakap, saya cakap ni macam ni. Saya ikutlah, saya belajar. Saya itulah happy ya. Dia kelas belajar rajin lah. Kita kelas pandai ni. Belajar rajin lah bang. Belajar apa cakap saya tak faham, tapi saya tanya apa. Itu bang. Alah piti siapa tu? Itu uang lah. Piti uang lah. Macam itu diajar. Kita belajar, kita buat terbaik bang. Kadang-kadang dalam pimai-pimai tu kita perhatikan Satya pun agaknya bila dia dah blur tu dia pergi balon cakap Tamil pula kan. Ya. Lepas tu apa-apa salah saya cakap sudah tukar kah. Dia pergi balon, dia agak macam apa, dia ada yang bila kita tengok balik kan, tengok sekali Satya sudah keluar dia punya Tamil. Tamil. Maknanya ni sudah, jadi it was not planned, you know? Not planned. It was not planned. It was so spontaneous. Ya. Tapi yang menarik dalam pimai-pimai ini, sama juga bila Lucy cakap Cina, dia jadikan satu elemen yang kami viewers melihat dia tambah baik tau. Dia jadi walaupun kita tak faham apa Satya cakap, kan? Sebagaimana dia tak faham lah mungkin Wan Semagolok cakap tak faham, kan? Tapi inilah yang saya dapat rasakan bahawa satu pewarnaan dan the uniqueness of the production. Lucy pun macam itu juga bang. Dia cakap, saya cakap Tamil, dia pula tukar Cina cakap. Jadi benda itu saya rasa tidak dirancang pun. Takkan ada skrip bahasa Cina dan bahasa Tamil kan? Memang tak ada kan? Tapi kalau dia cakap Tamil, saya balik. Sebab dia boleh cakap bahasa Tamil. Gitu. Tapi saya respect apa nama Ravi ataupun Satya dalam permainan tu dia sangat tekun. Ada satu siri tu nama dia tajuk Raja Pantun. Dia memang ikut skrip pantun betul-betul. Dia hafal. Bila saya Mak Deris, Wan Semagolok, kita tak ingat pantun. Main bedah je. Bila saya bagi dia apa dia cakap, suruh tukar tak? Dia main pantun, suruh tukar lah. Jadi itulah mula dia. Mula dia punya gitu kan. Tagline itu memang saya rasa mungkin berlaku di dalam tu, dan akhirnya we not expecting that's term sudah tukar tu jadi satu term yang sudah tukar Rabi. Tak, itu yang minggu yang pertama. Minggu yang pertama saya buat pimai, saya pantun kena cakap dengan Pak Bucu, jangan pantun lah, kalau saya pantau tak boleh tahan. Saya boleh pantun 2 karat ya Allah. Karat. Karat itu macam ini gerak lah. Itulah bang, saya picture, saya pakai suatu kata sampai habis saya picture pun masih pakai lagi. Hari ini pun pakai, sekarang pun pakai. Jadi pengalaman Satya sebagai pelakon bukan Melayu, bagaimana Satya melihat apakah ini sebenarnya masyarakat Malaysia? Apakah ini sebenarnya masyarakat Malaysia yang berada terutama di flat, di kawasan-kawasan perumahan? Pengalaman di situ ni, apakah Satya bawa pengalaman yang sedia ada di luar tu, kita masuk dalam tu sekarang? Ya bang, sebab kita buat drama ini pimai-pimai tentu satu cerita satu hari. Hari ini banjir, kita buat banjir. Ada orang bicara rumah. Ada orang hilang anak. Tiap-tiap minggu isu sementara. Hari ini macam luar hujan kan. Kita hari ini dalam sini cakap pasal hujan. Luar hujan dan banjir, tiba-tiba cuma jadi banjir. Macam itulah Pak kita ikut. Jadi isu ataupun isu semasa. Maknanya masyarakat boleh relate kan? Masyarakat boleh relate. Pasal tu dia pimai tu dia mewakili masyarakat juga Merhai, Moflet yang ada berbagai kaum dengan masalah-masalah masing-masing kan. Semua cerita macam tu memang terjadi di mana-mana Moflet, di mana-mana saja. Jadi kami cuma melakukan mewakili mereka yang hidup respect gitu. Dan benda-benda macam tu mungkin terjadi dan ada yang terjadi. Kita macam
Satya sebagai pemandu sekolah pemandu kan, dia tak ajar mandi pun. Dia tak ajar. Dalam office dia tak ada pun rakaman dalam tu. Yang jadi pelik dan yang jadi istimewa yang Brunei tu, flat tu kedai Pak Uda dari school dan dengan saya musik, apa terjadi pun di depan tu. Sedangkan Pak Uda nak berminang makna, kita orang buat depan tu. Tak ada dalam rumah pun kan? ada dalam rumah. Dan penonton tidak mempersoalkan. Pasal apa kau buat depan flat? Kau buat dalam rumah? Tak ada. Set itulah apa-apa cerita pun. Dan penonton boleh terima. Penonton boleh terima. Tidak ada soalan. Tidak ada soalan kenapa buat maju, tak ada. Kerana cerita yang itu hanya tengok cerita dan watak-watak itu. Itu aku dah terima. Kita buat kawat pun depan tanah juga. Sekolah tambahan buat. Sebab saya Apa-apa terjadi depan flat tu. Itulah cara mereka berhenti risau kan. Tapi mesti orang ada. Apa ni kan ada dewan. Setiap flat ada dewan. Buat situ kan. Ataupun cerita dalam rumah. Dalam rumah flat tu sendiri. Tak pernah buat. Kahwin ke apa jadi pun depan tu. Kita apa tinggal. Buat apa nama pemenangan Pak Uda dengan Maklah. Betul. Itu dia. Okey, jadi yang dia makin moderator kuat cakap makin betul. Jadi kita dapat satu teladan tau. Saya penonton kita dapat satu teladan bahawasanya apa yang berlaku di dalam sitcom, di dalam skrin TV itu, kita rasakan inilah kehidupan. This is our life in Malaysia. Macam Satya cakap tadi kan, walaupun dia cakap Kelantan, walaupun dia cakap Terengganu, but this is the beauty of Malaysia kan. Jadi kita sebagai penonton, kita melihat itu sebagai kita melihat diri kita sendiri tau. Ya, ini yang saya rasakan merupakan satu kejayaan yang salah satu daripada mesej ataupun yang nak disampaikan kepada penonton bukan gelak ketawa itu saja. Dan saya rasa ada isu serius dibincangkan, tetapi kerana watak-watak itu memainkan isi menyampaikan isi cerita itu dengan gaya mereka sendiri. Kekuatan watak adalah dia bukannya bila sebut pimai-pimai tantu, kekuatan watak ialah powder. Tak ada. Kita cakap tadi it's balance up tau. Jadi kita sebagai viewer, saya sebagai penonton, kita melihat inilah kita So okey, kita dah ambil round pasal HYY dan pimai-pimai tantu. Saya ingin mengajak panel dan juga penonton-penonton untuk kita melihat orang kata what past is prologue. Kita nak melihat semasa dan juga keadaan sekarang. Saya nak melontarkan satu mungkin pandangan daripada yang berbahagia Prof. Hatta sebagai seorang akademia, sebagai seorang yang terlibat secara langsung dalam seni persembahan cabaran utama produksi teater, drama ataupun filem pada masa ini, bagaimana Prof lihat bermula daripada awal penglibatan Prof dalam bidang teater dan juga penghasilan filem ni, sekarang ni trend dia tu bagaimana? Apa cabaran yang mungkin dia menimbulkan kesan kepada peradaban kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Ini agak berat sikit lah kan, tapi kita kadang-kadang the truth is bitter bro. The truth is bitter, lies is sweet. Bagaimana Prof melihat sebagai orang yang saya rasakan dah lama dalam pembikinan filem, teater, mempersoalkan budaya nilai kebatan, trend yang ada pada sekarang ni, apa challenge utama dia, cabaran utama dari pandangan Prof sebagai akademia dan juga pegiat filem? Kalau saya bertitik tolak daripada Pimai another reason why komedi bertahan ialah kerana barisan pelakonnya bersedia untuk diajar dan mereka
mereka sanggup datang rehearsal. Kita rehearsal 5 hari tu. Camera rehearsal 1 day dan recording the last day. Now, kalau ada tanya kepada barisan pelakon yang ada hari ini, mereka tak bersedia untuk datang rehearsal. Rehearsal untuk Pimai sangat penting kerana seperti yang saya kata tadi, dia bukan sahaja waktu rehearsal baca skrip, tapi mereka bertemu waktu dinner, waktu makan. Mereka berbual selepas pada rehearsal. Itu yang kita nak. Sebab kita nak the whole group gel together. Dia mesti faham watak dia ni macam mana dan sebagainya. Dia mesti bersoal jawab di luar daripada waktu rehearsal dan sebagainya. So yang ini sangat penting. Kerana dalam kerja-kerja seni ini, dia adalah kerja kolektif. Dia bukan kerja seorang-seorang. Ya? Jadi kalau you tak boleh bekerja sama dalam satu kumpulan, itu masalahnya. Itu masalahnya. Dalam Pimai, we bring them together for 5 days. Kan? Jadi selain daripada tengok skrip, dia boleh bagi idea. Dia boleh tengok ni, kau cakap macam ni, aku ingat macam ni lebih baik lah. The group of actors here, dia boleh adlib. Ya? Kalau saya arah, saya dengar dulu apa yang dia adlib. Kalau benda tu menjadi, ya go ahead, do it. Okay. So itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Mereka boleh menguatkan cerita dan skrip by being together. Sebab mereka bincang. Mereka bincang dan mereka persoalkan banyak perkara. Dan kadang-kadang tanya direct dengan saya. Saya kata, oh ya, itu siap, kita betul kan? Itu maknanya rehearsal. Kita dengar balik. We hear. Kan? So, this group sanggup buat. That's the reason why it became so good. Dia boleh bertahan. Tapi hari ini agak susah sikit. Kita nak panggil orang rehearsal ni, dia tanya macam-macam lah. Dia tanya rehearsal berapa jam, 1 jam berapa bayaran, berapa hari dan sebagainya kan. So dia nak kira, semua tu dia nak kira. Kan, sepatutnya filem making hari ini menjadi lebih murah. Kerana kita dah ada digital camera. Zaman saya mula-mula buat filem, it was difficult. Kena pakai filem can, hantar filem untuk processing, edit, pakai potong dan sebagainya. The process was very slow. Hari ini sangat mudah. Everything is digital. You shoot the scene, you boleh download dekat komputer, editor dah terus edit scene, kan, on the spot. Sepatutnya lebih cepat dan lebih murah. Tapi oleh kerana demand daripada orang yang terlibat, dia jadi mahal. Ini masalahnya. Kita bukan tak nak bayar. Okeylah, kita tahu sebagai actor, you have to survive, you have to make money, kan? The writer pun kena bayar. Tapi saya rasa tidaklah menjadi berpuluh-puluh juta untuk buat filem, kan? Sekarang kalau tak ada 10 juta orang tak nak buat, kan? Saya rasa taklah sampai macam tu, kan? Sebab everything else, semua peralatan dan sebagainya sudah lebih murah, kan? Lebih murah dan lebih cepat. Tapi saya tak tahu kenapa filem hari ini menjadi lebih mahal. Filem pertama saya buat, tim pelakon, ibunda pelakon, saya ambil yang Pimai yang pelakon. It cost me only 265,000, kan? Masa tu. Tapi zaman-zaman susah tu, zaman nak kena edit, zaman nak kena proses, it cost only 265,000. Hari ni you bagi dia orang 500, dia tak nak buat filem. Tak nak buat filem. Itu masalah yang timbul. Dan kita sentiasa terfikir bahawa kita buat filem apa sebenarnya, kan? Kita buat filem apa sebenarnya? Kita buat filem Melayu untuk penonton Melayu dalam dunia Melayu. Jadi kita nak pergi jauh sampai ke mana kalau kita itu tahap yang kita fikirkan. Zaman kami buat Pimai, kami dah fikirkan this is for the Malaysians, kan? Tapi hari ini orang tak nak berfikir macam tu. Orang nak, ini Melayu, ini filem India, ini filem Cina. Tapi semua buat kat Malaysia, kan? Ini masalah yang kita hadapi. Okey, terima kasih. Soalan berat, jawapan pun berat. Tapi kita
melihat bahawasanya saya meletakkan diri sebagai penonton. Kita nak, kalau boleh kita nak balik tau produksi seperti Pimai-Pimai, tetapi dalam situasi sekarang peradaban manusia dia berubah berdasarkan kita pegang ya, di Malaysia kita pegang budaya kita. Saya rasa kita pegang dengan cukup kuat, tetapi asimilasi yang berlaku itu kan dari segi teknologinya mungkin dia membuka satu daripada cadangan ke apa kan, untuk kita come out something yang macam Pimai-Pimai Tantu, tapi dalam form dan konten yang berbeza. Dia masih begitu. Mungkin kita mengharapkan ya. Okey, bagi soalan seterusnya kepada Abang Yang Muda pandangan Abang Yang Muda tentang trend produksi teater drama filem sekarang. Pandangan tentang apa saja yang mungkin, sebab Abang Muda masih juga ada terlibat dalam pembikinan drama kan, dan tapi saya tengok kan, saya tak tengok Budin juga. Ini masalah apabila you dah lama dah popular di situ kan, bila nak tukar tu kan dia jadi ni. Tetapi mungkin sebagai seorang pelakon, apa kelebihan atau kekurangan sekarang punya trend dalam penghasilan drama, teater, filem sekarang daripada yang dulu? Kalau saya tengok ada beza lah kan. Banyak beza lah Ya. cara pembuatan filem dulu memang masa yang lama lah. Kita buat pasal kita orang Pimai Tantu ataupun SOY adalah pioneer sitcom Malaysia. Sebelum orang buat, cara kami buat nak menjadikan Pimai Tantu ataupun SOY itu dapat sambutan yang hebat bukan senang. Kita orang praktis sampai 5 hari dulu. Sekarang ni malam nak recording, siap bunyi. Mana ada benda tu? Tak boleh. Itu kan dia orang hantarnya. Tapi ini masa dia lah. Itu lah dia. Kita saya pergi mana pun, saya pun nak berlaku cerita sini semua ada orang semua juga. Tapi kuatnya Pimai Tantu tu, Budin tu. Itu pasal saya create satu karakter lain, as you listen. Sangat beza. Saya tak boleh buat Budin seterusnya. Bila Hafsyam nak buat 2+1, saya kena cari karakter lain. 2+1, 3 perempuan duduk satu apartmen. Saya datang hari-hari membantu kedai muda, Mak Usu, kau boleh tolong orang baru. Kita dapat suku baru ni, dapat 13 hari. Kita dari saya mencari watak sendiri. Itu masa saya jadi lembut. Apabila si lembut masuk dalam rumah apartmen perempuan, tidak mesti masalah. Orang kata, alah, si lembut tu masuk, buat macam mana dia adalah maintenance. Dia datang sekali, dia boleh datang tanpa sebab. Dia boleh kata, aku dengar pot-pot bocor. Ada itu karakter yang kita dari satu seorang pelakon, kita akan cari sendiri karakter. Itu dia. Jadi saya rasa macam Profesor cakap tadi, keakraban Pimai Tantu ini sangat betul. Sampai sekarang pun kita dah macam adik-beradik keluarga. Sampai dah kahwin pun ada. Benda akrab tu, saya sendiri macam betul ke ni? West Megolok kita tengok dalam Pimai Tantu dengan Lucy, bukan senda je, tapi sampai keluar kerana Lucy sangat mengeberat untuk kawan-kawan dia boleh tanya apa benda abang suruh makan ke, itu kebaikan Lucy. Si Sabri ini mungkin jatuh hati pasal tu lah. Abang demam ke, nanti saya pergi klinik, kita orang pergi cari satu klinik yang sangat bagus, Gary. Dan sekarang sampai 7 kali bersanding tu, itu semua itu orang berbadan masing-masing rezeki kan. Itulah keakraban kami. Okey. Bila kita jumpa sekali, saya jumpa Satya, kita orang imbau kembali cerita lama, memang kita sangat rasa macam sedih juga. Saya tahu kau mungkin tak ada kan. Berarti bila kita tengok Pimai Tantu di TV, Netflix, apa kan, kita akan rasa zaman-zaman muda kita kan. Bukan senang kita nak tengok zaman muda kita. Dan
TV bergambar berlakon, bukan semua orang dapat peluang macam tu. Jadi viewers tengok abang kekal muda. Dia nama. Tak, dia tengok sebab kita tengok apa yang muda Satya dalam TV. Pada masa itu, kalau saya keluar, saya membayangkan itu lah dia. Sebab itu saya kata kita melihat diri kita sendiri dalam tu. Okey, Satya, final round. Ya, Pak. Okey. Dalam sekarang punya production lah, film, kalau lah masih ada terlibat, masih kita jumpa dekat Finas tu, mungkin syuting kot. Saya pun tak tahu syuting apa. Mungkin belum keluar lagi ke, mungkin belum, tak tahu bagaimana Satya melihat budaya Malaysia ini dalam filem tempatan ataupun drama tempatan sekarang? Sekarang laju, Bang. Apa yang laju? Sekarang syuting laju. Okey. Laju di antara celur-celur dulu macam front. Okey, Rachel dia take the time. Tapi sekarang hantam saja. Lu mari apa buat jadi shoot. Nanti saya editing, saya kasih edit. Okey, itu macam sekarang laju, Bang. Dulu dia pandai sebab dia main dua drama, Bimai dengan dua drama satu. Saya pula sebab pandai sebab saya main Bimai, lepas tu main Cam itu. Dua program saya main. Masa itu gaji 500 sebab satu episode. Sekarang masuk juga 2,000, 3,000. 2,000, 3,000 ke malah 500 pecah. Malah kan. Sekarang laju, Bang. Sekarang dia bagi okey 8 hari. Okey baca 40,000 tangan. Saya buat dalam 8 hari 40,000. Kalau lebih saya takut. Okey laju lah apa? 8 hari ni yang boleh siap apa hari boleh siap apa? Pagi, petang, malam shoot habis apa hari. Baru uang saya ambil director ambil. Tapi mungkin sebab bajet pun kita harus menerima keadaan sekarang di mana siapa nak buat produksi rugi kan. Tetapi bantuan daripada misalnya dana daripada Finas misalnya, saya saya sabbatical di Finas selama 9 bulan dan saya menyertai dia punya mesyuarat, dia punya postmortem dan perbelanjaan yang dikeluarkan. Dana ada membantu. Saya rasa banyak membantu pengusaha-pengusaha filem tempatan dalam menghasilkan produksi. Okey, kita dah habis round dia, tapi saya tak dapat queue lagi daripada library. So mungkin yang terakhir lah yang terakhir, bukan senang kita nak kumpulkan kembali reunion daripada SYY ke Pimai ni. Saya pun saya rasa dah 20 tahun saya tak jumpa perawatan. Lah saya jumpa masa di Istana Budaya satu lagi mungkin yang menjadi ingatan lah pada saya daripada perawatan sendiri. Dia pernah bercakap waktu tu dia mengajar kami teater, drama teater lah. Jadi dia sebut satu filem tau. Kami ni semua diam, maklumlah dekat Kuching kan, dekat Unimas, duduk pun sama rahan. Lalu dia kata, you only tak tengok filem ke? Dia kata. Kami diam, malu nak cakap sebab perawatan kalau dia buat jokes, muka dia macam ni juga. Jadi kami tak tahu dia ni buat joke ke tidak, nak ketawa ke tidak. Tapi saya mengajar macam tu lah. Student saya dekat sini, dia orang tunggu tau. Ini dia buat lawa sebab saya tipu daripada style perawatan kita. Kami dulu tu, saya dengan Surjana. Ini Surjana favorite student hantar perawatan. Kami tunggu buat. Hantar ni dia buat joke. Jadi kami nak ketawa pun takut kan. Tapi that's it Mungkin bila perawatan tanya kan, you all tak tengok filem ke? Lepas tu kan dandan cari motor pergi Kuching, cari tengok pakai wayang tu, apa saja kita tengok. Lepas tu tiap-tiap minggu kita bawa orang pergi tengok. Sebab menonton wayang pada masa itu dan dia membina peradaban Malaysia. Kalau di Switzerland, di Sweden nak masuk kursus produksi filem ni, dia sesukar nak masuk kursus medik tau. Dia tak semua orang dia terima sebagai student filem. Tapi di Malaysia ni dah tak dapat kursus lain, pergi ambil tadi, pergi ambil. Ini pandangan yang kita kena sampaikan. Jadi kata-kata terakhir 2 minit daripada perawatan apa saja yang ingin disampaikan, sebab kita pun di sini ada pelajar daripada jurusan
seni persembahan. Dan juga kebanyakan 75% daripada kursus di UPSI adalah guru. Guru itu sendiri adalah performer. Saya sebagai guru yang sambung belajar membuat kursus theatre and education di UPSI, mendapat feedback yang ramai daripada pelajar kami yang join drama tu, dia memberi nilai tambah kepada profession kita. So kata-kata terakhir daripada Prof. Bata, anything sir? Baru ni ada seorang wartawan tanya dengan saya perkara yang sama. Saya kata membudayakan seni itu kalau kita tak mulakan daripada sekolah, then it will be very difficult. Kalau kita boleh mulakan daripada sekolah rendah kan, I mean, dia adalah sebahagian daripada kehidupan ya? Anda dengar orang menyanyi, dengar orang berzikir dan sebagainya, that's part and parcel of life. Tapi kalau kita ignore, kalau kita tak kisah, kita tak ambil ikut, kata orang budak-budak sekarang, susah kita nak berkembang, susah kita nak maju, nak menandingi orang lain. Saya beritahu dengan wartawan tu, saya kata nak memasarkan produk keluar negara kan, dia perlukan kerjasama banyak pihak. That's the reason why kalau Finas nak buat filem kita, wajah kita dan sebagainya, kalau tak dapat support daripada Kementerian Luar, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Kementerian Komunikasi dan sebagainya, itu it's very difficult. We just take a look at Korea ya. Saya pernah hadiri festival filem antarabangsa di Tokyo, The Best of Asian Cinema. Saya bawa filem saya, jumpa Gari Negoro, bawa filem pertamanya. Waktu itu tahun 1990 ya. Korea datang bawa filem dia. Dia nak jumpa kami pun dia malu, dia segan. Dan filem dia sangat teruk, 1990 ya, sangat teruk. North Korea dan South Korea. North Korea bawa filem masih hitam putih, tapi you look apa berlaku dengan Korea sekarang. Dia dah tinggalkan kita jauh ke depan. Bila saya tanya, dia kata we work together. Semua terlibat. Filem seni adalah agenda negara, kata dia. Kami perkenalkan K-pop, kami perkenalkan K-drama. Sekolah dia, universiti dia dipanggil K-Arts ya? K-Arts, University of the Arts in Korea itu disebut sebagai K-Arts. So the word K itu diperkenalkan ke seluruh dunia dengan bantuan semua orang dalam negara Korea. Kalau kita tak nak tiru dia, kita ketinggalan. Terima kasih. Itu merupakan satu cabaran. Sebut sampai filem ya. Sama juga dengan bola. Dulu kita sama pesta bola mereka, dulu kita kalahkan Korea. Terutama kalau hari hujan, memang dia makan teruk kan. So, itu pandangan daripada Prof. Dr. Hatta tentang what should we do next ya? Apakah kita kena kekal dengan trend kita sekarang ni? Maknanya di sinilah kita okey, Abang Muda terakhir 2 minutes ya. Saya rasa pemain-pemain itu sampai sekarang masih orang tengok. Satu ketika dulu pemain itu harus dilihat, mesti tengok setiap rumah, setiap keluarga merapatkan semua ahli keluarga. Katakanlah persetengah dia orang semua kena makan depan TV kan, masyarakat kan. Sekarang masing-masing lah kan, itu lain, itu perbezaannya. Saya mengalami pendekatan bila pemain-pemain itu pelakon-pelakon dia semakin lama makin tua dah tak ada. Jadi saya buat kartun pemain itu. Kartun pemain itu yang pertama saya buat masa persembahan dekat panggung Bandaraya. Depan panggung, depan pintu masuk, saya buat display. Saya lakarkan otak-otak pemain itu, Pak Muda, Pak Busu, dia semua melalui kartun. Kartun tak akan tua sampai bila-bila. Macam Bugs Bunny dah 100 years, macam tu juga. Itu pasallah saya buka booth kat situ. Ada siapa yang nak beli buku perkhidmatan tu 40 tahun anniversary
sebagai kenangan, kerana filman itu adalah satu kenangan yang sangat mengusik jiwa pada kita kan. Pada saya masih mestilah sangat mengusik jiwa lah masa kita terlibat dalam sekaligus. Jadi sampai sekarang pun orang yang saya pernah jumpa orang satu ketika dulu tiga-tiga ditunjukkan setiap pukul 1 ulangan. Generasi baru mungkin generasi tahun 40 umur 40 tahun 30 tahun mesti tengok ada. Bayangkan dekat hospital ada pesakit tidak benarkan masuk. Dia sendiri, aku tak mau masuk tengok aku pukul 1 pasal aku nak tengok filman. Dia tengok filman dia sakit, dia rasa dia tak sakit. The best medicine. Itu bukan saya kata. Dan juga sampai sekarang orang akan tengok filman pukul 3 pagi kerana tak boleh tidur. Aku tak boleh tidur orang yang susah tengok filman sampai 4 pagi je tu. Gelak seorang-seorang. Apa dari itu gelak seorang-seorang tengok filman dengan YouTube dia. Itulah saya bukan nak cerita kehebatan, itu adalah cerita benar yang kita dengar, saya dengar hari-hari. Saya rasa sangat kita masa kita buat tu Aksan sendiri tak tahu akan jadi macam ni. Dia macam film-film macam apa, you know, The Legend macam tu kan. Sangat setiap kali tunjuk, setiap kali kita tengok. Kita tunjuk kat filman dari YouTube apa benda pun, bawah-bawah yang kelakar mesti kita tengok. Saya sendiri masa kami buat, masa saya Satya kita buat PPI pada rakaman, kita tak ada masa tengok, tak ada masa, kita buat je. Bila dah habis semua, kita tengok balik, kelakar. Kita sendiri baru tahu kelakar itu dah tahun 2000 lebih dah. Kan? Kita tengok sendiri cerita saya, cerita Raja Bantul, whatever, cerita banyak cerita. Itulah kehebatan dia sampai sekarang. Saya sangat merasa macam satu penghormatan lah bagi kami para pelakon, begitu juga dengan penulis skrip atau kawan skrip pencipta adalah ini the creator. Kita kena ucapkan terima kasih kepada creator tu yang mencipta mudik, yang mencipta Pak Muda, Pak Busu, Pak Dewi semua. Bukan senang kan? Profesor Hatta nak cari kreator di situ sampai dia pergi ke kampung setinggan ke Bukit Kerinci kan, Bukit Kerinci pada dalam melihat sendiri benda tu dapat idea bercetus kita sampai sekarang. Dah 40 tahun bayangkan kita mula pada bulan Disember 1983 sekarang dah 2023 dah 40 tahun bayangkan. Bersyukur Alhamdulillah masih ada kita lihat saya pergi mana pun orang masih ingat. Masih pagi saya bunyi, masih pagi dia rawi Waspai Golok nak kahwin dengan Lucy. Satu dunia tahu, satu dunia tahu mereka apa sangat teruja dengan perkahwinan mereka. Kita pelakon-pelakon dah patah lagi kan. Ya. Jadi gitulah, saya rasa terima kasih atas apa yang terjadi semua ni. Okey, mungkin kita melihat bahawa Pimai-Pimai Bantu khasnya kerana ia siri yang paling lama bertahan di Malaysia, dan saya berani katakan di sini tidak ada satu sitcom apatah lagi sekarang apatah lagi sekarang kita nak tengok sitcom dekat TV tak ada. Adalah beberapa pelakon-pelakon baru, tetapi dia punya impact dia tu kan, sebab yang mula buat live recording Pimai-Pimai Bantu lah kan, SYY kan, itu yang mula-mula buat live. Memang betul lah kita sebenarnya di barat dah dimulakan kan, tapi nak buat dekat Malaysia dengan budaya yang berbeza itu bukan satu perkara yang senang. Yang terakhir Babyface yang terakhir, apa pandangan Babyface, apa yang ingin disampaikan dengan penonton audiens kita macam show lah tadi. Saya laku nak 40 tahun. Untuk adik-adik lakon, jangan malu, be open mind, cakap saja. Jumpa dia orang macam saya punya kakak, ini saya punya adik, ini saya punya aunty, ini macam family lah. Depan family kita tak malu lakonkan, lakon saja. Kalau mau lakon, all the best to you all. Okay, abang, all the best to them and to you. Ya.
Saya rasa kita dah sampai ke hujungnya, dah sampai ke 4. I do not know whether we have question and answer. We have question and answer. Tapi saya akan pulangkan kepada dia. Jadi bagi pihak UPSI sebagai wakil moderator pada petang ini, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih. Pertama kerana kesudian datang berkongsi, ya. Bukan senang kita nak ambil masa orang macam ni kan, kepada Prof. Dr. Hatta Zahan. Secara peribadinya, guru drama dan teater saya yang pertama 1994-1998 saya di sana, ya. Dan bukan nak cerita pasal saya lah, tetapi elemen drama dan teater itu bagi saya pernah mengusulkan supaya ia menjadi kursus universiti kepada kursus-kursus pendidikan. Kerana kalau kita tengok generasi guru yang ada 400,000 lebih sekarang ni, apakah semuanya dapat perform? Kalau kita mengajar kelas A, apakah method dia sama dengan kita mengajar kelas yang lain? Dia berbeza. Jadi kalau ada kemahiran drama, teater ini, dia mampu membentuk diri kita melakukan pelbagai improvisasi dalam pengajaran dan pendidikan. Sebab itu di sini saya bangunkan dulu, dan sekarang ni alhamdulillah dikembangkan oleh Fakulti Muzik dan Seni Persembahan, iaitu tajuknya Theatre in Education, ya? Ada sampai sekarang, ya? So alhamdulillah. Dan jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Abang A. Rahim Muda, ya. Booth dia ada di situ, ramai-ramai. Lepas ni kita pergi tengok, ya. Kalau pergi Sarang Arhab tu banyak masterpiece dia dekat situ, ya. Abang matanya Im, Abang Im itu buku berapa? Buku berapa? Harga 40. Sebab sana orang dulu mau pergi sana matanya malu. Lagi baik dia cakap 40 ringgit. Dia harga RM40. Tebal 200 lebih muka surat. Sempena dengan ulang tahun ke-40 Pertuan Tantu, mana kata 1 tahun RM1 lah. Jadi sekurang-kurangnya kita ada satu benda kat rumah, kartun saya buat daripada Duta Minggu minggu saya compile dari macam tu lah. Okey, terima kasih. Dan kepada saudara Satya, ya, yang telah memberikan satu implementasi yang begitu hebat di dalam Pimai Tantu, ya, membentuk masyarakat kita menjadi bahan bantu mengajar kepada banyak guru-guru, ya, dalam kesusastraan Melayu, dalam bahasa Melayu, ya, yang mana kita mengambil watak-watak yang kita kalau mengajar ni kan, kita kena ambil elemen yang pelajar faham, kalau kita ambil yang dia tak faham tak boleh, ya. Misalnya kalau sebelum mengajar tu kita ada set induksi, kita banyak pakai Pimai Tantu ini di dalam, kalau kursus universiti kita panggil KPD ni Prof adalah persediaan pelajar sebelum pergi latihan mengajar. Ya, ini KPD ini khusus wajib bagi kursus pendidikan. Jadi kita nak satu set induksi itu, iaitu pengenalan sebelum mengajar isi pengajaran. Kita nak sesuatu yang menarik, pelajar boleh tengok, dia boleh relatekan dengan isi pengajaran. Jadi elemen drama dan teater lah yang paling berkesan sekali, ya. Okey, kita habis sesi untuk ini. Sebelum kita buka kepada sesi soal jawab sekiranya ada, insyaAllah 3 panel kita bersedia untuk menjawab soalan selagi masa mengizinkan. Bagi pihak saya mengucapkan jutaan terima kasih. Sesungguhnya bukan UPSI saja merakamkan ucapan terima kasih, masyarakat Malaysia sebenarnya terhutang budi dengan kru ataupun wakil-wakil daripada produksi Pimai Tantu yang telah membentuk budaya masyarakat yang ada pada hari ini. Saya berani katakan jutaan terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Kita buka kepada sesi soal jawab daripada audiens. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Nurul Edrana Syafina daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi yang mengambil ijazah sarjana muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kemudian. Sekarang kami berada di semester 7 dan kami salah satu subjek major yang wajib adalah analisis wacana bahasa Melayu. Jadi soalan saya terhadap Uncle Budin ataupun Tuan Abdul Rahim, ibu muda kita, soalan ada 2 soalan. Yang pertama, apakah
pandangan Tuan tentang komik yang dihasilkan dengan berinspirasikan pendidikan, dan yang kedua, telah Tuan hasilkan komik e-muda yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sementara saya telaah dan saya telah belilah semalam, komik ini sangat memerlukan analisis yang tinggi untuk kita faham mesej dan maklumat yang disampaikan. Jadi bagaimanakah Tuan terinspirasi untuk komik ini? Itu sahajalah dua soalan daripada saya yang insya-Allah kami akan gunakan sebagai salah satu sumber utama untuk assignment kami pada semester ini. Sekian, terima kasih. InsyaAllah, terima kasih. Dan last sekali, terima kasih. Okey, inspirasi saya, ilham untuk mendapatkan komik Main Pernyataan itu bila saya mulanya dipentaskan di Dewan Panggung Bandaraya di Kuala Lumpur. Saya cuba untuk Mio, ni cerita komedi, aku buat kartun boleh tak? Kat display depan tu, kita hang buatlah apa pun. Jadi saya mencipta, lukis karakter-karakter pemuda dan juga semua karakter-karakter yang ada. Jadi apabila lama kelamaan saya apply dekat Berita Minggu untuk satu kolom setiap minggu. Tajuk dia Terima Pernyataan tu, saya tulis ciptaan Dr. Azhar Khan, lukisan saya buat. Kerana saya rasa bila sesuatu benda tu dah menjadi famous kan, begitu juga dengan di Amerika atau di UK, di mana sahaja di Euro, mereka akan buat kartun setiap karakter yang berjaya, yang popular. Saya cuba saja. Apabila mendapat sambutan, seterusnya saya teruskanlah. Cuma saya tahu saya sama juga macam penulis skrip. Saya tahu karakter Budin, Terawi, Wasimagolo, Madri. Jadi saya faham karakter mereka, saya ciptakan sebagai jadi kartun. Itu dia. Okey, untuk majalah Pilihan. Okey, ini adalah koreksi daripada majalah Dewan Belajar Pemuda ni. Dua karakter iaitu Didanti dan apa nama satu lagi? Batu kan? Maknas kan? Okey. Orang Batu tu tidak ada dialog. Dan tidak ada dialog, bukan senang nak buat satu kartun yang tidak ada dialog. Pasal apa? Kita kena tahu, pembaca akan tengok, akan tahu, akan faham, akan ketawa. Bukan senang Saya mendapat ilham daripada Suki Oragons, pelukis Mexico dari majalah Mad. Dia kata dia tidak ada dialog, tapi bila kita tengok sampai habis, kita tahu betul-betul. Jadi itu semua yang saya dapat daripada dia. Saya cuba macam tu. Jadi apabila saya buat isu murah, tak ada dialog, jadi mereka tak seronok. First print saya buat tak ada dialog. Jadi mereka tak mana ada dialog. Tadi saya kata, kau beli buku ni, kau boleh color, warnakan semua. Okey, boleh. Bila saya ada dialog, seronok membaca. Jadi biasanya kartun primer dengan kartun Didapi adalah khas untuk kanak-kanak. Itu kena bezakan. Penerimaan kanak-kanak, kartun kanak-kanak kan, dia punya akal fikiran dia, penerimaan dia kan. Bukan senang kan kita nak jadi kanak-kanak balik untuk buat kartun macam tu. Kalau primer tu memanglah saya dah biasa kan dengan apa nama keadaan sekeliling, kadang terlibat dalam kita sendiri kan. Itu biasanya kartun primer tu dan kartun Didapi. Itu dia. Okey, faham? Itu dia. Jadi saya harap siapa? Saudari ni jadikan kartun yang saya buat untuk sebuah program memberi mesej pendidikan ataupun tak secara langsung kepada anak-anak semua supaya suka membaca. Itu yang penting. Dan sekarang ni pesta buku di mana-mana pun, terutama dekat Kuala Lumpur, pesta buku antarabangsa pun dipenuhi oleh orang ramai. Orang masih lagi baca buku. Itu yang saya rasa macam, walaupun kita ada apa nama gadget, senang dapat mana-mana pun pergi kan. Saya kata, susah. Kerana kebanyakan syarikat yang buat komik gila-gila, Ujang,
beberapa ribu hati maksudnya dah tutup dah. Orang-orang tak baca dah kerana komik daripada import daripada Jepun, daripada Hong Kong ditranslate ke bahasa Melayu dan tulisan mereka lagi cantik, lagi cute macam Doraemon semua kan. Budak-budak suka baca dengan cerita-cerita lawan pedang semua. Itu menjadi halangan ataupun mencantas kartun-kartun Melayu boleh buat untuk komik. Jadi sekarang ni saya pun masih risau juga macam boleh juga saya buat kartun Permainan tu, kerana permainan tu dah lama dah habis, dah tamat tahun 2000. Sekarang dah berapa tahun kan, orang akan ingatkan lupa. Jadi alhamdulillah saya umur 40 tahun itu menjadikan satu legenda ataupun memori kepada semua pembaca-baca dan peminat-peminat tu untuk melihat kembali cerita. Selain pada kita tengok video dan juga YouTube di mana-mana, jadi bila ada komik dia punya pandangan lain pula kan. Kita terus 40 tahun, minggu depan 41 tahun. Kalau kita tak tahu dari 40 tahun anniversary itu, orang tanya, bila permainan tu mula? Asyik tanya, kita tak tanya, kita jawab kan. Cuma orang yang tahu je lah, orang yang lama. Jadi saya menggunakan pendekatan itu membuat buku ni supaya peminat-peminat tu yang umur 30 tahun ke atas akan simpan satu memori ataupun satu benda yang menjadi kenangan pada kita semua. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Rahim ya adik Panjang sangat lah Pak. Panjang sangat. Dah dia ringkaskan tu. Boring lah Pak. Okey, kita ada satu soalan lagi ya daripada saudara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Razi Syafi'i. Saya adalah seorang penulis dan sedikit sebanyak saya memerhati juga perkembangan budaya. Tadi Prof. Dr. Hatta bercakap tentang bagaimana pada tahun 1990 itu pembuat filem Korea malu membawa hasilnya, tapi sekarang mereka sudah begitu jauh hadapan. Jadi soalan saya begini kalau Prof diberi peluang untuk membuat satu maybe 5-year plan atau 10-year plan, tadi Prof cakap antara faktor yang menyebabkan dia maju tadi sebab dia dapat bekerjasama semua department daripada kementerian gini-gini bekerjasama. Itu satu faktor. Tapi konten juga kalau Prof diberi peluang untuk merangka 5-year plan, 10-year plan untuk catch up untuk catch up lah kan, maksudnya ada satu target nak catch up. Bagaimana Prof akan menyusunnya, what sort of content untuk ke depan? Macam contoh Korea tu dia start saya tak ingat sangat apa Pulau Nami lah dia bawa benda daripada pulau tu lalah jadi macam-macam kan. Saya tak ingat tajuk lah, saya pun tengok bahasa Korea, tapi maksudnya dia ada satu konten, dia ada konten K-pop dengan tarian dia, dengan whipper dia punya style. So kalau kita nak upkan Malaysia punya ni dalam 5 years, 10 years, apa yang Prof akan rancang? Soalan saya. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Yang tadi soalan ni juga dikenali sebagai Merah Sidu. Dia penulis dan juga banyak buat event-event berkenaan dengan peradaban Melayu kita ya, insya-Allah. So soalan kepada Prof Hatta. Saya sampai hari ini pun saya belajar daripada orang lain. Salah satu guru saya ialah filem-filem Tamil. Filem Tamil. Saya banyak menonton filem Tamil. Saya kenal ramai pelakonnya. Saya dapati mereka sangat jujur. Sangat jujur bercerita tentang masalah yang mereka hadapi. Dan bila saya tengok filem Iran, filem NATO, mereka mengikut kaedah yang sama. Kita tak perlu berselindung, kita tak perlu cuba memperdayakan dunia dengan cerita-cerita yang kita reka. We have to be truthful. Kita kena jujur pada diri kita sendiri. Ya? Pada saya, Malaysia adalah sebuah negara yang sangat baik, sangat indah, kerana kita satu-satunya negara di dunia
di mana ada 3 major races trying to live together. Ya, kita ada banyak keistimewaannya, warna kulit, warna makanan, macam-macam lagi. But kenapa kita tak nyatakan ini kepada dunia? Kenapa kita tak berceritakan ini kepada dunia? Saya mahu melihat filem Malaysia sampai ke peringkat dunia, ya. Tapi sampai hari ini kita tak buat benda ni. Kita tak buat. Filem Tamil tu kalau dia bercerita tentang rasuah, kalau dia bercerita tentang politik, dia sangat, orang kata apa, seperti hidup, kan? Dan mereka sampai kepada dunia, mereka berceritakan. Kita ada masalah yang sama, tapi kita takut nak buat. Kita tak nak buat. Kita duk cerita, balik-balik cerita pasal bergaduh adik-beradik, rebut harta, perkara yang kita dah ulang beratus beribu kali. Siapa nak tengok? Siapa nak tengok? Kan? Saya ada dah 11 tahun saya tunggu nak buat, ya. Saya tulis sebuah skrip, tajuk dia Cinta Buta Warna, Love is Colorblind. Saya nak tunjukkan kepada dunia bahawa di Malaysia kita boleh kahwin campur antara berbagai-bagai keturunan, berbagai-bagai bangsa yang kita ada, dan we can live happily together. Ini yang saya nak buat. Tapi sampai hari ini saya belum dapat apa nama producer yang bersetuju dan sebagainya. Dia tengok, dia kata ini filem apa ni nak, ada Cina, Melayu, India, semua Iban semua ada ni, filem apa? Dia kata siapa nak tengok ni? Dia tak nampak benda tu. Saya kata no, I'm not showing just to the Malaysian, I want to show to the world that this is what we have. Ini yang kita hidup, ini kehidupan kita, kan? Tapi kita tak nak buat, kita tak nak secara jujur bercerita. Itu masalah yang kita hadapi. Okay, terima kasih atas jawapan itu. Sebagaimana yang saya katakan tadi lah, Prof. The truth is bitter. Orang ingat nak buat filem, nak macam mana nak jual dapat untung, okey lah. Tapi kita tidak mungkin, we never aim at the sky. Yeah, we never aim at the sky. If we aim at the sky and then fall at the mountain, we still at the top, at least. Dan ini kita nak beat dengan filem-filem Thailand pun sesak, nak beat dengan filem-filem Indonesia pun sesak. Dan mungkin saya rasa kita dah sampai ke hujungnya. Ada satu soalan lagi mungkin kalau ada, ya. Satu soalan terakhir, ya, penganjur. Boleh, pengurusi? Satu soalan terakhir, ya. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum kepada penyelenggara dan moderator. Okey, saya Muhammad Haziq Nazmi bin Muhammad Hidayat daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Sosial, dan seorang DJ radio untuk UPSI, iaitu TM Fest Live. So, saya nak tanya dengan Abang Satya kita daripada RTM Radio ke betul industri seni. Boleh tak bagi sedikit tips untuk kami sesiapa yang berminat dalam bidang-bidang seni, saya dan mungkin rakan-rakan saya daripada radio ke industri seni, mungkin bagi sedikit kata-kata sebanyak untuk kita. Ada radio banyak senang, pakai skrip. Tak nampak, kita cakap saja bolehlah skrip depan, kita cakap. Tapi TV tak ada skrip, kena apa? Tapi sebelum kita lakukan, kita kena jujur. Kena jujur, produksi dengan director. Producer bayar uang, director dia direct. Dia dua orang kena respect. So, dia cakap call time pukul 7, kalau bolehlah saya minta, Satya minta, adik pergi 6, 6.30 cukup. Jangan lebih 1 minit. Walaupun sampai sana pukul 6, tapi recording pukul 7, tapi kadang-kadang dia shoot malam 10 dia shoot dari abang tunggu. Itu tak apa, itu bukan salah dia orang. Dia orang panggil 7, itu yang penting kita pergi sana. Produksi kita kena jujur, kita betul-betul lakon. Boleh pergi cakap, awak tahu cakap, saya tahu cakap. Apa nama kamu? Apa nama saya? Sudah tahu. Apa tara susah macam senang Malaysia bayar kena lakon. Tara susahnya.
Pelatarap Satya, SSA, Tieta, Satya. Habis. Baca hantam saja, don't worry, be happy. Enjoy baca, okay? Okey. Okey, terima kasih kepada tiga-tiga orang ahli panel. We were so lucky that every question is come forward to the each panel. Setiap panel dapat berkongsi, dapat menjawab selain daripada pengalaman dan juga 3 round, 3 pusingan tadi saya memberi peluang kepada mereka untuk menyampaikan kritikan, menyampaikan pendapat, dan ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk kita berlaku dalam ini. Jadi sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga panel dan saya serahkan kembali majlis kepada